Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bertemu lagi dalam ruangan ini, tuan-tuan dan puan ya. Kali ini saya nak membincangkan persoalan mengenai perkara-perkara yang sangat-sangat diberatkan oleh ibu bapa. Di mana-mana juga program saya, sama ada berbentuk seminar, sama ada bentuk simposium, sama ada saya keluar dalam FB live saya, sama ada bertemu di mana-mana kita bertemu. Biasanya ia datang bertanya dengan saya selain daripada masalah-masalah suami dan isteri, masalah keluarga, ahli keluarga dan sebagainya. Yang paling menonjol tuan-tuan dan puan ialah semangat kesedaran yang sudah ada pada ibu dan ayah terutamanya, iaitu bagaimana nak mendidik anak-anak supaya mereka sayang kepada salat, supaya mereka suka kepada salat, supaya mereka seronok kepada salat, dan akhirnya supaya mereka mempraktis salat sekurang-kurangnya yang difardukan 5 kali sehari semalam itu. Persoalannya, apa persoalan? Isunya apa tuan-tuan? Isunya anak tak nak salat. Isunya terutama waktu pagi subuh, sukar dikejutkan. Waktu sekolah dibuka, sukar dikejutkan. Hari Sabtu, hari Ahad, bagi negeri yang cuti Sabtu dan Ahad, bagi luar negeri yang cuti pada hari Jumaat dan hari Sabtu dan sebagainya, tuan-tuan, sukar dikejutkan pada hari-hari itu. Dan tuan-tuan dan puan, insya-Allah sukar ini bukan hanya sukar dikejutkan pada anak-anak, katakanlah yang berumur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, tapi yang berumur 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun sukar dikejutkan, sukar untuk bangun, untuk menyembah Allah, untuk mengagungkan Allah, untuk meletakkan Allah, tuan-tuan dan puan, di atas segala-galanya. Bila sudah dipanggil subuh misalnya, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, salat itu lebih baik daripada tidur. Hayya 'alas salah, marilah kepada salat, marilah kepada salat, marilah kepada salat. Hayya 'alal falah, marilah kepada kemenangan. Wahai anakku, marilah kepada kemenangan. Wahai adik-adikku, marilah kepada kemenangan. Wahai isteriku dan suamiku, marilah kepada kemenangan. Wahai mertuaku, marilah kepada kemenangan. Wahai ayah dan ibu kandungku, marilah kepada kemenangan. Tuan-tuan, salat. Tuan-tuan, hayya 'alas salah baru diikuti dengan hayya 'alal falah. Salat baru berjaya. Tidak salat, tidak berjaya. Ketepikan salat, Allah ketepikan kita daripada muncul sebagai insan yang berjaya. Tuan-tuan dan puan mati salat, itu isu dia. Isu dia sukar nak minta anak-anak salat. Sukar nak menanamkan semangat salat kepada anak-anak kita. Sukar untuk kita meneruskan salat. Kita sebagai mak bapak pun, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang mengalami kesukaran untuk melakukan salat secara istiqamah. Bukan jadi salat 5 waktu, tuan-tuan, tapi nak tambah-tambah sikit
umur 40 nak tambah sikit, umur 50 kita nak tambah sikit, umur 60, 70, dan malaikat maut dah hampir kepada kita pun kita nak tambah sikit amal ibadat kita. Hendaklah sembahyang taubat, hendaklah sembahyang hajat, hendaklah sembahyang duha, hendaklah sembahyang isyraq, hendaklah sembahyang qabliyah, hendaklah sembahyang ba'diyah. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang sukar. Umur 60, tak nampak lagi nak buat qabliyah dan ba'diyah. Umur 70 pun, kencing dah manis, darah dah tinggi, jantung dah sudah tidak mengepam dengan baik, paru-paru ada masalah, buah pinggang ada masalah. Tetapi tuan-tuan dan puan, kita masih lagi samar-samar untuk mengikuti titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah besar. Tuan-tuan, masalah yang besarnya ialah tentang salat. Padahal salat itu disebut as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang kepada agama. Tak ada tiang macam mana tuan-tuan? Anak kita nak hidup tak ada tiang tuan-tuan, tak ada tiang. Rumah tak ada tiang. Bila rumah tak ada tiang tuan-tuan, bumbung tak boleh dibuat. Bila rumah tak ada tiang, rabung tak boleh dibuat. Bila rumah tak ada tiang tuan-tuan, atap tak boleh diletakkan. Bila rumah tak ada tiang, dinding tak boleh disandarkan. Bila rumah tak ada tiang, tingkap dan pintu tak boleh dibuatkan tuan-tuan dan puan. Itulah yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab itu ibu bapa dah sedar tuan-tuan. Saya seronok tengok selama 40 tahun saya berdakwah tuan-tuan. Saya nampak kesedaran mak bapak masih meningkat. Tetapi kesedaran saja tak cukup. Amalan tuan-tuan. Sedar tapi amalan masih ditakut lama. Sedar ilmu masih ditakut lama. Sedar kemauan beribadah masih ditakut lama. Sedar dan keseronokan beribadah masih ditakut lama. Sedar kemanisan iman masih ditakut lama lagi. Tak nampak kemanisan iman yang disebut sebagai halawatul iman masih tak nampak lagi dalam kehidupan kita. Balik kepada salat ni tuan-tuan. As-salatu tanha 'anil fahsya'i munkar. Salat itu mencegah daripada keji dan mungkar. Tuan-tuan dan puan, anak yang tidak menkhidmati mak bapak nanti pasal dia tak salat. Anak yang tak nak mengeluarkan apa yang dia ada, nak bantu orang miskin, orang fakir, pasal dia tak salat. Anak yang suka berpoya-poya tuan-tuan dengan girlfriend, dengan boyfriend dia, pasal dia tak salat. Anak yang tak suka nak tutup aurat, yang laki-laki dan perempuan, pasal dia tak salat. Anak yang tak suka, tak ikhlas nak membantu mak bapak, pasal dia tak salat. Anak-anak yang tak suka duduk dalam majlis ilmu, pasal dia tak salat. Anak-anak yang suka tuan-tuan dengan kawan-kawannya, berpesta dengan kawan-kawannya, berpoya-poya dengan kawan-kawannya, mak rempit, hidu gam dan sebagainya, pasal dia tidak salat. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak menyerukan kepada diri saya, kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, salatlah, 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 salatlah. Isu yang ketiga tuan-tuan, macam mana caranya? Apa caranya kita nak menjadikan mereka manusia yang mula bersalat? Pertama tuan-tuan dan puan, percontohan. Percontohan. Mak bapa mesti tunjuk contoh. Mulai daripada hari ini. Bila tuan-tuan? Hari ini. Tunjuk contoh. Bangun pagi, kita yang mula bangun pagi. Tuan-tuan sembahyang subuh, kita mula sembahyang subuh. Start kereta, kita mula start kereta. Pergi masjid, kita mula pergi masjid, tuan-tuan. Bila kita dah pergi masjid, anak kita belum pergi lagi, tapi kita bagi contoh. Jomlah ke masjid. Anak kita dah tengok kita dah ke masjid. Jadi tak ada argument bagi dia kenapa dia tak pergi masjid. Ayah yang dah tua boleh pergi masjid. Ayah yang ada penyakit boleh pergi masjid. Kenapa aku yang segar bugar ni tak dapat ke masjid? Itu satu. Maknanya percontohan. Tuan-tuan, the living example, tuan-tuan dan puan, the working example, the model yang mesti ditunjukkan dalam keluarga itu mengenai salat. Yang kedua tuan-tuan dan puan, ilmu tentang salat ni. Tuan-tuan, sampailah masanya insya-Allah beli buku tentang salat. Tuan-tuan, beli buku yang menghuraikan tentang salat. Beri buku tuan-tuan yang memaparkan mengenai fadilat-fadilat salat. Fadilat-fadilat salat. Fadail, ilmu fadail mengenai salat ini. Supaya dia faham tuan-tuan, apa arti salat, apa ganjaran salat, apa ganjaran qabliyah, apa ganjaran ba'diyah, apa ganjaran salat subuh, apa ganjaran salat isya, apa ganjarannya kalau kita lakukan, apa ganjarannya kita lakukan, dan juga apa dia tuan-tuan, apa dia amaran-amaran Allah Subhanahu Wa Taala. First Move Childcare Center. Kita ada 8 cawangan First Move Childcare Center. Ialah sebuah taska untuk kita mendidik, untuk kita mengasuh anak tuan-tuan dan perempuan. Apa moto kita? Apa kita punya tagline? Modern, Professional, Global, Islamic. Kita cantumkan pendekatan Timur Barat dan paksinya adalah pendekatan Islam. InsyaAllah view tempat-tempat kita ni, hubungi kita supaya tuan-tuan dapat sedikit dapat merasakan apa yang ada di First Move Childcare Center.
Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia amaran Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dalam keadaan biasa, satu dah akil balik, sudah mukallaf, tapi kita tidak bersedia untuk menyembah Allah dalam melakukan salat sebagaimana tuan-tuan dalam salah satu ibadat yang diwajibkan kepada kita. Nombor 3 tuan-tuan dan puan, selain daripada itu insya-Allah tuan-tuan, kita dah tunjuk contoh tuan-tuan, kita sebagai ibu dan ayah, kita kejutkan tuan-tuan, kejutkan. Saya ingat lagi masa saya kecil-kecil, sampai saya masuk sekolah asrama penuh tuan-tuan dan puan. Mak bapak saya silih berganti tuan-tuan, kejut, bangun, salat subuh. Salat subuh. Dan ayah saya memastikan kami ke masjid. Ayah saya memastikan kita bersemayang berjamaah. Ayah saya memastikan insya-Allah seluruh adik-beradik yang laki-laki, 8 orang adik-beradik, 6 laki-laki, 2 perempuan, pastikan ke masjid, pastikan semayang berjamaah. Tuan-tuan, dengan ayah saya mengambil daya utama dalam sejarahnya, setakat yang saya tahu, setakat yang saya nampak, ayah tak pernah semayang yang tidak berjamaah, tidak pernah tuan-tuan dan puan. Daripada mudanya, sampailah dia tuanya, sampailah dia matinya, sampai dia sakitnya pun dia masih lagi tarik kakinya tuan-tuan, seret kakinya ke masjid, ke surau untuk menunaikan sembahyang berjamaah. Itu ayah saya tuan-tuan, almarhum Haji Ali Haji Umar. Tuan-tuan dan puan yang benar sekalian, ini tunjuk, bukan contoh saja, tapi tunjukkan kepada keistiqamahan mereka untuk tentang salat. Satu lagi salat tuan-tuan dan puan, tak kisah di mana pun. Ini satu lagi, tak kisah di mana pun salat. Sampai waktunya dekat stesen minyak, salat di stesen minyak. Sampai waktunya di tepi jalan, salat di tepi jalan. Sampai waktunya di tepi beaches, tuan-tuan, di pantai-pantai yang menarik, tuan-tuan dan puan, di Kuantan pantai yang menarik, di Terengganu pantai yang menarik. Sembahyang tuan-tuan, sembahyang. Tak kisah, jangan malu-malu. Anak kita malu-malu, anak perempuan malu-malu, anak laki-laki malu. Kenapa kita malu nak melakukan sesuatu yang abadi? Kenapa kita malu nak melakukan sesuatu yang diwajibkan kepada kita? Kenapa kita malu nak melakukan sesuatu yang difardukan kepada kita? Malu kalau tidak salat, malu tidak menyahut seruan azan, malu tidak menyembah Allah, malu tidak rukuk, malu tidak sujud, malu kita tidak angkat tangan memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Malu kita tuan-tuan dan puan. Yang keempat tuan-tuan dan puan, insya-Allah apa yang perlu dilakukan selain daripada itu tuan-tuan dan puan, kita buat istiqamah. Tegur anak kita dengan istiqamah, bangunkan anak kita dengan istiqamah, tunjukkan contoh dengan istiqamah. Istiqamah maknanya berterusan. Yang kelima tuan-tuan, yang keenam, ingat mengingatkan. Selalu ingatkan. Abang ingatkan, kakak ingatkan, waktu makan ingatkan, selepas makan ingatkan, masa pergi sekolah ingatkan, masa pergi kerja ingatkan, masa mereka tuan-tuan pergi outstation ingatkan. Kalau telefon tuan-tuan, ayah saya, mak saya bila telefon kami masa saya kecil-kecil sampai saya dah dewasa tuan-tuan, pertanyaan yang pertama, dah salat? Pertanyaan yang kedua, dah baca Quran ke belum? Dah salat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Dah salat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Atas pertanyaan itulah tuan-tuan, insya-Allah anak-anak dia tuan-tuan, insya-Allah yang saya tahu, saya minta maaf kepada tuan-tuan kalau nampak menonjolkan diri. Nampaknya kita jaga salatlah tuan-tuan, dari kecil sampai kita remaja, sampai kita dewasa, sampai dah tua ni, antara yang kita jaga tuan-tuan ialah as-salatu imaduddin. Salat itu tiang kepada agama. Yang ketujuh tuan-tuan dan puan, insya-Allah tentang salat ini, macam mana kita nak letakkan dalam keluarga kita, maknanya dalam jadual ke mana pun salat. Kalau kita balik ke Johor Bahru misalnya tuan-tuan, pakat dengan anak-anak, kita nak balik besok insya-Allah kita bertolak, kalau boleh kita bertolak dalam pukul 10 dan kita akan singgah Zuhur. Kita singgah Zuhur. Kalau boleh sepadan di antara Melaka dengan Johor. Mungkin sepadan itu di Muar, mungkin sepadan itu tuan-tuan dan puan, tak kisahlah.
di Melaka ke, di Johor ke, kita dah fikir untuk sembahyang zuhur. Apa nak buat dalam masa sembahyang zuhur, kita dah bagi tahu. Kita singgah di RNR, di situ ada surau yang cantik, kita sembahyang dulu baru makan. Sembahyang dulu, bagi tahu, ayah bagi tahu. Sembahyang dulu bagi makan, baru makan. Habis sembahyang kita makan, habis makan kita meneruskan perjalanan. Perjalanan pun tuan-tuan sampai di Johor, sampai di Johor Bahru, kita dah buat tadi. Kita dah buat sembahyang jamak tuan-tuan, sembahyang jamak sembahyang jamak yang awal ya, maknanya asar kita dibuat di waktu zuhur dan sebagainya tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita dah lakukan. Kemudian tuan-tuan yang ke-7, yang ke-8 tuan-tuan selalu kaitkan dengan solat. Ayah bila kita nak bertolak lepas asar, sebut asar tuan-tuan, sebut asar. Boleh juga kita sebut pukul 5. Tapi tuan-tuan yang cantiknya lepas asar. Nantilah insya-Allah, nanti selepas zuhur nanti kita siap-siap insya-Allah kita akan bertolak selepas zuhur, kira-kira dalam setengah jam kita selepas zuhur. Siaplah, siap semuanya, siap semuanya. Nanti insya-Allah kita sembahyang asar, kita tidak buat jamak, kita buat sembahyang asar secara tamam. Mungkinlah di Aikro kot kita akan singgah di sana nanti insya-Allah jangan lupa tengok tu telekung, sejadah kecil tu kan mana tahu tempat-tempat tu tak ada sejadah, bawalah insya-Allah. Dan peralatan-peralatan solat ayah tu bawalah sekali. Itu tuan-tuan dan puan, maknanya ada kaitannya. Slipernya nak dibawa kalau kita ambil wuduk, tuan-tuan tak payah terjengkit-jengkit kaki kita, ada slipper yang kita pakai dan sebagainya. Seluruhnya tuan-tuan, akhirnya banyak lagi tuan-tuan, banyak lagi. Tapi untuk permulaan ini, untuk kita memudahkan anak-anak kita dapat bersolat daripada kecil tuan-tuan dan puan, budayakan solat. Macam makan sebagai budaya, solat pun budaya. Macam berpergian satu budaya, kita pun budaya. Macam menyambut tetamu satu budaya, sembahyang pun lebih daripada tetamu kepada tetamu. Kita budayakan solat itu dalam rumah tangga kita. Dari paginya, tengah harinya, malamnya, petangnya dan malamnya, kita budayakanlah hidup itu. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, yang ke-9 agaknya kita doa, banyak doa. Sebut nama anak kita satu persatu tuan, sebut nama satu persatu. Saya 8 orang anak tuan-tuan, dengan isteri saya sebut nama-nama mereka. Tiap-tiap salat saya sebut nama mereka. Daripada dulu sampai sekarang, daripada kecil sampai sekarang, tuan-tuan, tak lekanglah mulut saya menyebutkan nama mereka. Alhamdulillah, dengan disebutnya mak disebut, bapa disebut dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, condonglah dia kepada salat, condonglah dia kepada permintaan, kepada arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Condonglah mereka semua kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan mudah-mudahan ada baiknya pada saya. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Doakan saya tuan-tuan, doakan saya panjang umur, doakan saya dimurahkan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat bertemu. Banyak lagi kita nak bertemu untuk kita mengulas beberapa perkara dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingat ini, fadzakir inna tadzkira tanfa'ul mu'minin. Mengingat itu baik untuk orang-orang yang mukmin tuan-tuan dan puan. Jadi Allah memberikan kekuatan kepada kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.